Okey, baiklah kita sambung lagi iaitu 5.4. Kesan pergerakan kerak bumi. Okey, kita tengok, kita imbas kembali di mana bahagian kerak bumi. Okey. Kerak bumi adalah lapisan yang paling luar, iaitu tempat kita berpijak ini, okey, lapisan paling keras, okey. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat, okey. Jadi kita garis dahulu lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai plat. Okey, nama lain bagi lapisan kerak bumi, kerak bumi dia ada lapisan dia dikenali sebagai plat. Okey, plat tersebut terbahagi kepada dua, okey, daratan dan juga lautan. Kita ada dua gelaran, ya, plat daratan dan juga plat lautan. Okey, kita tengok. Okey, plat tersebut terbahagi pada dua, iaitu plat daratan dan juga plat lautan. Jadi, lapisan plat bumi ini berada di atas lapisan mantle. Okey, di mana lapisan mantle? Okey, kita boleh tengok di luar sekali kita ada kerak bumi. Kemudian kita masuk lagi kita ada mantle dan kita ada teras luar dan juga teras dalam. Jadi itu plat bumi ini terletak di atas lapisan mantle. Okey. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantle menyebabkan plat bumi bergerak. Okey, pergerakan kerak bumi atau plat melibatkan proses pertembungan dan pencapahan. Okey, apa itu pertembungan dan pencapahan? Okey, pertembungan adalah perlanggaran antara plat-plat di kerak bumi secara serentak. Pencapahan, perpisahan dan pergerakan plat-plat di kerak bumi. Sesaran pergerakan plat-plat bumi secara berselisih di sepanjang garisan gelinciran. Okey. Proses ini seterusnya menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi. Okey, kalau kamu tengok di sini, dulu bentuk muka bumi kita, okey, di globe ini kebanyakan benuanya hampir mereka saling berapat, maksudnya bercantum. Okey, mereka masih bercantum antara satu sama lain. Okey, apabila berlakunya pencapahan, okey, atau pertembungan serta sasaran, okey, pencapahan atau pemisahan plat menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Okey, dulu kau berjiran dulu benua Asia dan juga benua Eropah mereka rapat. Contoh, okey. Tapi lama kelamaan akibat daripada kesan pergerakan kerak bumi, contoh benua Amerika Selatan dan juga Amerika Utara. Contoh mereka dahulunya pada 200 juta tahun dahulu mereka bergabung, okey. Mereka dalam peta nampak bergabung dekat. Tapi akibat daripada pertembungan pencapahan kerak bumi ini berlakunya perubahan kedudukan benua. Walaupun proses pemisahan plat terjadi dengan sangat perlahan, ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Okey, ini 135 juta tahun dahulu. Okey, mereka nampak sudah ada ruang-ruang antara benua. Okey, sekarang boleh tengok benua kita tengok terpisah. Okey, terpisah, hanyut. Okey, mereka saling terpisah sudah. Okey, terusnya kita tengok kejadian gunung lipat. Okey, bagaimana terjadinya gunung lipat ini ada kaitan dengan kesan pergerakan kerak bumi. Ini adalah kesan dia. Okey, terjadinya gunung lipat dan sebagainya. Okey, gunung lipat. Apakah gunung lipat? Okey, kita garis dulu. Pergerakan dan pertembungan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Okey, ini kesan dia yang pertama. Okey, kedua kita tengok berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi. Okey, mampatan maksudnya dia saling tolak ke tengah. Mampat, kita kasih mampat itu. Kita kasih mampat tanah tu dia terlipat. Macam contohnya kain, kamu lipat, kamu tolak kain tu ke tengah. Dia jadi mampat. Okey, daya mampatan selepas. Tengok sebelum dan ayam ni bising lah. Minta maaf, abaikan bunyi ayam tu. Tengok. Dia bunyi lagi.
Oke, abaikan daya mampatan sebelum. Oke, rata aja sebelum tu kan, rata. Selepas kesan daya mampatan dia terlipat. Sebab itulah dipanggil gunung lipat. Oke, dia ada bentuk bentuk itu gelombang. Ada gelombang. Oke. Seterusnya itu kesan yang pertama. Oke. Kita tengok kesan yang kedua. Terjadinya gunung bongkar. Oke. Tadi gunung lipat, sekarang gunung bongkar. Okey, gunung bongkar terbentuk apabila akibat gerakan kerak bumi yang disebut gelinciran atau sesaran. Okey, dia tergelincir lah pula, macam tanah runtuh dia tergelincir. Okey, proses gelinciran berlaku di sempadan plat bumi di daratan atau di lautan akibat pengaruh daya tegangan atau mampatan. Kenapa lah kau ayam bising? Okey, daya tegangan. Okey, tengok sini. Pertama sini dia rata sama juga macam di atas ni kan. Rata. Lepas tu tadi mampatan, sekarang daya tegangan. Okey. Daya tegangan berlakulah lurah gelinciran. Okey, lurah gelincir. Yang tengah ni dia tergelincir ke bawah. Jadi terjadilah dia lurah gelinciran. Okey. Kalau tengok dari yang tepi ni sebenarnya dia rata. Dia rata dengan yang di atas ni, tapi dia tergelincir ke bawah. Okey, dia jatuh. Terjatuh sedikit. Jadi bentuk dia ada bongkar. Okey, dia jadi ada tidak rata. Contohlah ini kan rata. Lepas tu bila berlakunya tegangan. Jadi yang sebelah ni dia tergelincir. Okey, dia tergelincir. Dia jadi macam ni lah. Sekejap. Dia tergelincir ke bawah. Itu dia tergelincir. Dia tergelincir sikit ke bawah, terturun ke bawah. Okey, itu gunung bongkar. Okey, kesan dia ni. Pertama gunung lipat, kemudian gunung bongkar. Okey, yang kedua pula kesan daripada berlaku pergerakan kerak bumi ni. Kesan pergerakan kerak bumi ni akan berlaku gempa bumi. Okey, gempa bumi itu berlaku disebabkan oleh inilah pergerakan kerak bumi. Okey, gempa bumi berlaku apabila wujudnya daya tekanan akibat pertembungan dan himpitan antara plat. Okey, ini zon gempa bumi. Sini ada zon gempa bumi. Ini plat lautan. Jadi berlaku pertembungan. Sudah bertembung, berhimpit. Jadi berlakulah proses gempa bumi. Okey, gempa bumi. Proses tersebut akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan plat. Kejadian gempa bumi di dasar laut berpotensi mengakibatkan tsunami. Okey. Tengok glosa di sini. Magma, batuan cair yang terdapat di bawah permukaan bumi. Okey. Tsunami, ombak besar yang tercetus akibat gegaran gempa bumi di dasar laut. Lava, cecair panas yang mengalir dari gunung berapi. Ini dia disebabkan ada gerakan di bawah lautan, di dasar lautan. Jadi berlakulah tsunami, bergoyang bumi. Okey. Tengok sini gunung berapi. Okey. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua plat yang mewujudkan zon benam. Ada. Tengok sini. Pertembungan dua plat. Okey. Mewujudkan zon benam. Tahu benam termasuk. Salah satu plat akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Okey, proses tersebut akan membentuk magma dan juga lava. Plat yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada plat bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Okey, ini gunung berapi. Ini plat daratan, zon benam. Lapisan mantel. Okey. Jadi dia plat yang terangkat akibat pertembungan akan bentuk gunung dan rekahan. Okey, itu bagaimana terjadinya gunung berapi. Okey, kamu boleh tengok dekat infografik ni. Kamu boleh imbas ini QR code ini untuk melihat bagaimanakah tsunami dan gunung berapi terjadi. Okey, itu sahaja untuk kita sudah habis bab 5.